Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, masih berbagi kajian sekian. Duduk. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah, harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan tak ada yang sakit, yang demam tak ada. Alhamdulillah. Okey, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita. Dan sebelum daripada kita mulakan pembelajaran bersama kita pada hari ini, di hadapan pelajar-pelajar sekalian yang ada slide. Jadi Ustaz, sebelum kita mulakan pembelajaran, Ustaz nak tunjukkan satu gambar. Gambar yang mana di slide ni, skrin ni ada 5 gambar. 5 ke 6? 6 gambar. Okey, ada 6 gambar. Gambar yang pertama ni gambar apa? Sikat. Biasa guna untuk apa sikat ni? Sikat. Sisir rambut dah. Itu orang panggil nak kemaskan rambut kita. Yang kedua, gambar sabun. Kenapa sabun dental? Sebab dia tajam di dental. Baik. Dental. Sabun ni kita guna untuk membersihkan diri. Jangan salah gunakan sabun. Baik. Yang ketiga, gambar apa ni? Baju ni bukan baju bandar lah. Baju pakaian lah. Yang penting pakaian di sini pakaian lelaki, sebab pelajar-pelajar semua adalah pelajar-pelajar lelaki. Ustaz letakkan gambar pakaian lelaki. Dan pakaian di sini kita nampak semuanya labor-labor. Di sini ada semua jeans, ada semua spek. Baik, yang ketiga gambar bedak. Apa kita guna untuk bedak ni? Untuk wangi. Untuk wangi. Yang hujung sana cermin ataupun cermin. Di sana pula ada meja solat. Kita guna cermin ni untuk apa? Untuk kita tengok diri kita tak? Kita nak berhias, kita tengok apa yang ada pada diri kita. Yang gambar yang keenam ialah alat solat. Alat solat ni kita guna untuk nak nak jaga penampilan kita tak? Supaya orang nampak lebih menarik. Biasalah. Biasanya alat solat ni digunakan untuk orang perempuan. Tapi sekarang orang lelaki pun turut menggunakan alat ni juga, tapi tidaklah keterlaluan. Biasanya kalau orang lelaki nak masuk dalam TV dia solat juga. Dia pakai bedak juga. Baik. Kesemua gambar-gambar ni pelajar sekalian, apakah kaitan dia dengan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini? Jadi Ustaz nak minta 3 orang pelajar untuk nyatakan apakah kaitan gambar-gambar ni dengan tajuk yang kita akan pelajari. Baik, sila Arif. Okey, pakaian. Pakaian ni selain daripada untuk menutup tubuh badan kita, nak melindungi badan kita, tapi dari segi Islam, pakaian ni disyariatkan supaya kita ni memakai pakaian yang menutup aurat. Baik. Yang kedua, Ali Akbar. Untuk berhias. Untuk berhias. Baik, kalau kita tengok gambar di sini, peralatan yang kita guna untuk berhias di selain pada pakaian, kita juga guna sikat rambut lah. Sikat rambut bagi orang yang rambut panjang, dia kena sikat lah. Bagi yang tidak ada rambut tak perlu sikat. Kesian lah maknanya kita bagi sikat kepada orang yang tidak ada rambut. Tak boleh. Itu panggil menganying. Baik. Seterusnya yang ketiga, Amsyad. Untuk apa lagi? Untuk membersihkan diri. Untuk membersihkan diri. Sebagai contoh, dalam gambar ni
ada sabun. Sabun kita guna untuk membersihkan diri kita. Kita dah seharian, kita bekerja, kalau kita datang sekolah, kita balik rumah, kita bersihkan diri kita. Antara sebab punca utama kita membersihkan diri kita kerana kita nak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang memberi respon kepada gambar-gambar yang telah Ustaz tunjukkan di hadapan. Baik, kita akan masuk kepada pembelajaran kita. InsyaAllah kita akan belajar tajuk adab berhias diri dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, pelajar-pelajar boleh buka buku teks, muka surat 211. Okey, buka teks, muka surat 211. Masing-masing buat buku teks? Bagus anak-anak belajar sekian. Belajar contoh ni. Okey, adab berhias diri ya. Okey, kita tengok perbahasan yang pertama. Kebiasaannya apabila kita membicarakan sesuatu perkara, sesuatu tajuk, mestilah dia menceritakan tentang maksud. Maksud. Baik, kita tengok maksud berhias diri dan pakaian dalam Islam. Berhias ialah cara menjaga anggota badan. Untuk jaga anggota badan. Sebab kita hias ni apa yang ada pada badan kita lah, iaitu dengan cara berpakaian. Setiap pakaian yang kita pakai itu mestilah pakaian yang bersih. Tak naklah kita pakai pakaian yang ada kotoran. Kita pun apabila berada di khalayak ramai bersama dengan orang ramai, dengan kawan-kawan kita, kalau kita pakai pakaian yang tidak bersih, maka menimbulkan ketidakselesaan kepada kawan-kawan kita lah. Biasanya pakaian tidak bersih ni akan menyebabkan apa? Bau dia ada busuk. Busuk kan. Kemudian yang kedua, pakaian tu mestilah kemas kan. Kemas ni atas tujuan menunjukkan sikap kita. Dia kita punya personality, mestilah kita ni seorang yang berada dalam keadaan kemas. Macam Ustaz, awak tengok Ustaz kan, dengan baju sterekannya, dengan necktie-nya, nampak kemas. Sesuai lah kita sebagai seorang guru. Begitu juga dengan belajar. Pakaian mestilah yang kemas dan menarik. Kemudian cantik. Cantik ni perlu juga. Walaupun pakaian orang tu tidaklah cantik, tapi hasil daripada pemakaian dia yang kemas, yang mengikut kaedah yang betul, maka menunjukkan personality yang cantik. Cantik bukan hanya pada muka, dari sudut penampilan kita tu sudah menunjukkan bagaimana kita ni seorang yang cantik, yang menarik. Dan seterusnya, berhias juga memakai bau-bauan. Tak cukup dengan kita mandi pakai sabun. Kita digalakkan memakai bau-bauan. Tak semestinya kita datang ke sekolah, kita nak ke mana-mana saja pun kita kena pakai bau-bauan. Kerana apa? Memakai bau-bauan ni adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan berhias juga dikatakan sini ialah memakai barang perhiasan. Bagi seorang lelaki, barang perhiasan yang dibolehkan mereka pakai, sebagai contoh jam, cincin, apa lagi? Kopiah ni pun perhiasan lah. Kalau kita tak pakai, bagi kita orang Islam, lelaki Islam, lelaki Muslim, kita pakai kopiah, songkok dan sebagainya. Kita mengikut kesesuaian tempat yang kita akan pergi. Bagi perempuan, pakaian barang perhiasan yang dibenarkan oleh mereka, barang kemas, cincin, rantai, subang dan sebagainya lah. Bagi pakaian sebagian, baru untuk lelaki tidak dibenarkan. Kerana itu ada syaratnya, lelaki tidak dibenarkan memakai pakaian ataupun perhiasan wanita. Baik, boleh kan? Yang kedua, maksud berpakaian. Tadi tersebut tentang bagaimana berhias tu. Ini dia cerita tentang berpakaian. Baik, berpakaian merupakan satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada manusia. Manusia ni Allah Taala ahsanul khaliqin, sebaik-baik
kejadian. Jadi apabila manusia ni sebaik-baik kejadian, Allah Ta'ala kurniakan satu nikmat, manusia ni dia hadir ke dunia, maka dia diberi pakaian. Walaupun kita lahir daripada rahim ibu kita mula kita dilahirkan, kita lahir dengan tidak berpakaian. Tapi apabila sudah keluar je, maka doktor, jururawat akan ambil kain tutup badan kita. Sebab apa? Badan kita tidak boleh terdedah kepada cuaca dan sebagainya. Memerlukan kepada pakaian ataupun alat untuk menutup badan. Jadi pakaian tersebut diberi kepada manusia saja, tidak kepada makhluk lain. Kalau kita tengok makhluk lain seperti binatang, pokok kayu sendiri pun dia tidak ada pakaian yang khusus. Mereka tidak ada pakaian. Kita pakaian harian, pakaian hari raya, pakaian seragam, banyaknya pakaian. Maka itu adalah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada manusia. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita tengok manusia ni, dunia ni macam soalan terbalik. Manusia sudah tidak minat berpakaian. Suka pakai pakaian yang nipis, yang ketat, yang menampakkan bahagian tubuh badan. Bahkan kadang-kadang dia rasa tak nak berpakaian pun tak apa. Terbalik pula, kita tengok cerita-cerita kartun binatang pula yang menunjukkan watak binatang tu hidup macam manusia dengan dia berpakaian. Siapa pernah tengok cerita Zootopia? Cerita kartun Arnab tu. Dia hidup macam manusia, padahal suasana masyarakat semua masyarakat binatang, tapi hidup macam manusia dan siap berpakaian. Ini berbeza. Sepatutnya Allah Ta'ala kurniakan benda ni, nikmat ni kepada manusia. Jadi perkara itu sekiranya kita ambil iktibar dan pengajaran. Baik. Seterusnya, cara berhias menurut Islam. Nak berhias mesti ada garis panduannya. Maka kita sebagai penganut Islam, seorang Muslim perlu mengikut apa yang digariskan oleh Islam. Baik, di sini ada 4 garis panduan yang disediakan oleh Islam. Yang pertama, mestilah setiap pakaian yang kita pakai ataupun perhiasan yang kita pakai mestilah menutup aurat. Mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh hukum syarak. Baik. Jadi menutup aurat di sini, kalau kita belajar tentang soal hukum menutup aurat ni, bagi lelaki dia ada batas-batas menutup aurat. Batas-batas menutup aurat bagi lelaki daripada mana ke mana? Daripada pusat ke lutut. Pusat ke lutut itu pun sudah memadai. Cuma apabila kita memakai pakaian, janganlah kita keluar rumah pakai luar saja, pakai kain saja, menutup dalam pusat dan lutut. Tapi tak sesuai lah kita keluar rumah kita beli nasi kat kedai, beli pakai kain sarung saja. Memang menutup aurat, tapi lekat tak pemakaian kita tu? Tak lekat. Itu dari sudut adat pula. Dari sudut hukum sudah memadai, tapi dari sudut adat tak kena. Baik, manakala batas aurat bagi seorang wanita Muslim, seluruh tubuh kecuali muka dan tapak kanan. Itu perempuan Muslim, dia mesti jaga seluruh tubuh dia ni merupakan aurat kecuali muka dia dan kedua tangan. Baik, itu dari sudut aurat. Manakala yang kedua, suci, bersih dan kemas. Pakaian itu mestilah suci. Suci di sini ialah pakaian yang hasil pakaian itu dicipta. Seperti mana kita pakai jaket yang diperbuat daripada kulit binatang. Ada kulit binatang, jaket itu yang dibuat daripada kulit binatang seperti kulit khinzir. Kulit khinzir ni antara kulit yang terbaik. Tapi dari sudut hukum, kulit itu adalah sebab kita tahu hukum khinzir ni haram. Jadi kita tak boleh pakai pakaian yang diperbuat daripada kulit khinzir. Kalau kulit binatang nak pakai juga boleh, tapi kena sama, kena cuci dan kena bersihkan. Baik.
dalam bab hukum kulit khinzir, kita sama macam mana pun dia tetap tak boleh pakai sebab dia tu dia kira perkara najis, najis. Baik, bersih. Bersih tadi, sucilah pakaian yang bersih, yang dibasuh, yang boleh dibawa untuk solat. Kemudian kemas. Kemas bagaimana Ustaz sebut tadi, kemas maknanya pakaian yang lengkap. Kalau seorang pelajar mesti dia tu kemas. Sebagai contoh, dia kena pakai uniform yang lengkap, baju sekolah, seluar. Kalau pelajar biasa dia pakai seluar baju putih, seluar hijau, tak berkopiah dan berlancang dengan nentik dan sebagainya. Kasut mesti lengkap, kena pakai stokin. Itu lengkap dan kemas. Ingat, ini adalah apa yang digariskan oleh Islam. Jadi apabila kita datang ke sekolah, kalau kita tidak mengikut peraturan cara berpakaian yang digariskan oleh pihak sekolah, maka kita telah melanggar. Bukan melanggar undang-undang sekolah saja, bahkan kita telah melanggar garis panduan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yaitu tidak takabur dan riak. Apabila kita memakai pakaian, cara Islam supaya kita memakai pakaian yang bersederhana. Tidaklah kita pakai pakaian, kalau kita pakai pakaian yang mahal ataupun perhiasan yang mahal, maka kita akan lahir dalam diri kita ni sifat takabur. Apa maksud takabur? Sombong. Sombong ni adalah perkara mazmumah, sifat-sifat syaitan. Aba wastakbara, sifat syaitan yang istakbara, yang suka bertakabur, sombong. Dan apabila kita sombong, kita rasa hebat kita berpakaian. Contohnya kita pakai pakaian yang mahal, kawan kita pakai pakaian yang murah, maka kita di situ lahirnya sifat rasa sombong, dan maka kita akan rasa riak, aku saja yang hebat. Kawan aku biasa-biasa saja. Yang keempat, mengikut kemampuan. Di sini mengikut kemampuan ialah kita memakai pakaian yang mampu kita beli. Jangan kita pakai pakaian kita tidak mampu beli, maka kita sanggup berhutang, sanggup panggil mencuri untuk dapatkan pakaian yang mahal atas tujuan tadi untuk kita nampak hebat. Tak betul. Jadi suri Islam ni, belilah pakaian dengan kemampuan yang kita ada, agar kita beli pakaian tu kita pakai untuk menutup badan kita, nak jaga pakaian badan kita, tubuh badan kita, dan juga mengikut kehendak yang dikehendaki oleh Islam. Boleh faham? Empat cara berhias menurut Islam. Baik, pelajar-pelajar sekalian, untuk seterusnya kita akan masuk kepada perbandingan cara berpakaian menurut Islam dan juga mengikut adab. Sebelum daripada itu, Ustaz minta kepada pelajar-pelajar sekalian membuat 5 kumpulan dan pelajar-pelajar minta wakil daripada pelajar-pelajar kumpulan tersebut untuk datang tampil ke hadapan untuk ambil kertas dan juga pen marker. Okey. Ada lagi kumpulan yang tak dapat? Tak dapat semua? Okey. Jadi Ustaz nak mintakan pelajar-pelajar sekalian berbincang bagaimanakah cara berpakaian mengikut Islam dan juga cara berpakaian mengikut adab. Bincang dalam kumpulan dan tuliskan dua. Mana satu isi bagi cara berpakaian mengikut Islam dan satu cara berpakaian mengikut adab. Okey, boleh mula berbincang. Okey. Jauh sikit awak. Tak nampak kat sahabat awak tu, kita tak nampak. Awak pergi mana dengan awak? Kita ada sini.
Okey. Semua dah siap kan? Hasil penilaian masing-masing. Baik. Untuk itu kita minta kepada wakil setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan sebentar tadi. Okey, kita minta kepada wakil kumpulan 1 untuk baca hasil perbincangan kumpulannya. Pakaian menurut Islam. Pakaian dibuat daripada bahan yang suci dan halal serta tidak berbahaya. Okey. Pakaian menurut adat. Pakaian dibuat daripada bahan yang bersih dan berkualiti. Okey, terima kasih kepada wakil kumpulan 1. Baik, kita minta kepada wakil kumpulan 2. Pakaian menurut Islam, berpakaian untuk menutup aurat daripada pandangan orang lain. Manakala menurut adat, berpakaian mengikut resam dan penampilan cita rasa. Okey, terima kasih kepada wakil kumpulan 2. Pakaian menurut Islam ialah berpakaian sebagai ibadat, dan pakaian menurut adat pula berpakaian untuk keperluan badan. Okey, terima kasih kepada wakil kumpulan 3. Seterusnya wakil kumpulan 4. Pakaian menurut Islam, berpakaian untuk menjaga maruah dan kehormatan diri. Pakaian menurut adat, berpakaian untuk kelihatan anggun tanpa mengambil kira maruah diri. Okey, terima kasih kepada wakil kumpulan 4. Seterusnya wakil kumpulan yang kelima. Pakaian menurut Islam, lelaki berpakaian yang lazim dipakai oleh lelaki dan perempuan berpakaian yang lazim dipakai oleh perempuan. Pakaian menurut adat, memakai pakaian mengikut keinginan tanpa mengira kelaziman jantina. Okey, terima kasih kepada wakil kumpulan 5. Okey, untuk seterusnya, mari sama-sama kita lihat di skrin ni, di slide ni, apa yang kita sediakan kepada kamu tentang perbandingan berhias diri menurut Islam dengan adat. Baik, di mana yang kamu sebut tadi, dalam perbincangan yang kamu sebut tadi, juga seperti mana yang ada di slide ni. Baik, kita tengok yang pertama. Pakaian menurut Islam yang pertama ialah mestilah menutup aurat. Nah, itu satu perkara yang sangat ditekankan dalam Islam lah. Manakala mengikut adat, berpakaian hanya mengikut adat resam dan juga penampilan diri. Soal aurat itu tidak diambil kira. Yang kedua, pakaian menurut Islam mestilah secara bersederhana dan tidak keterlaluan. Jangan terlampau over sangatlah. Manakala sudah adat memenuhi kepuasan dan cita rasa. Manakala yang ketiga, menjaga maruah dan kehormatan diri. Islam sangat menitik beratkan soal maruah dan kehormatan diri. Antara tujuan Islam menekankan kepada penganutnya supaya menutup aurat dalam berpakaian adalah tujuan untuk menjaga maruah. Anggota badan yang tidak patut kita tunjukkan kepada orang lain yang bukan mahram, maka kita kena jaga. Jadi itu adalah maruah dan kehormatan diri kita. Manakala dari sudah adat, menonjolkan anggota badan tanpa mengambil kira soal maruah diri. Ini perkara yang sangat merugikan kita lah umat Islam. Yang keempat, berpakaian sebagai satu ibadah. Sebab apa? Apabila kita nak menunaikan ibadat, kita mestilah berpakaian. Kerana apa? Dalam ibadat mesti sebagai contoh solat, kita mesti menutup aurat. Jadi apabila kita berpakaian dengan sebab nak melakukan ibadah, maka kita mesti pakaian itu suci, pakaian itu bersih, dan yang lebih penting dia menutup aurat. Baik. Manakala dia sudah ada hanya untuk keperluan diri, dia tidak mengambil kira soal kebersihan ataupun sucinya hasil pakaian itu dicipta dan sebagainya, hanya untuk keperluan diri, maka tak dikira. Kalau nak ibadat pun dia pakai juga, tapi tak sesuai lah pakaian tersebut. Yang kelima, diperbuat daripada bahan suci yang halal dan tidak berbahaya. Mesti kalau kita ikut sebagai penganut Islam, apabila kita nak membeli sesuatu pakaian ataupun alat perhiasan, mestilah kita mengambil kira soal suci
bahan yang dicipta pakaian tersebut. Kalau kita beli kasut kulit, kita pastikan kasut kulit itu dicipta daripada kulit yang dihalalkan, seperti kulit lembu, kulit kambing dan sebagainya. Tali pinggang boleh, ada orang kata guna tali pinggang kulit buaya lah, tapi mesti pakai kulit itu disamak terlebih dahulu dan tidak berbahaya. Pakaian itu tidak boleh mengancam kepada keselamatan kita, nyawa kita. Kita pakai pakaian menyebabkan kita berbahaya, kita jadi bermasalah, mudarat kepada diri kita. Itu tidak. Dan manakala sudah ada membuat bahan yang bersih dan berkualiti, dia sudah ada, dia hanya menilai saat pakaian itu bersih dan berkualiti, harga mahal, janji bahan bersih, soal suci ataupun halal tidak diambil kira. Tak kualiti. Biasanya kalau kulit yang diperbuat barang-barang atau pakaian ataupun perhiasan yang dibuat daripada kulit khinzir ini biasanya mahal. Kalau pelajar-pelajar kalian boleh lihat contoh pakaian yang bernama Gucci. Gucci kebanyakannya keluaran Gucci ni kulit yang digunakan biasanya berasal daripada kulit khinzir. Dan biasa kulit khinzir ni kita mudah nak mengecam dia ialah di antara bahagian-bahagian kulit tu dia ada titik 3. Dia duduk titik-titik 3. Biasanya itu adalah kulit khinzir. Barang-barang daripada Itali. Baik, yang keenam, berpakaian mengikut kelaziman jantina. Islam hanya menyarankan kepada penganutnya sama ada lelaki atau perempuan mesti memakai pakaian yang sesuai dengan jantina dia. Kalau lelaki mesti pakai pakaian lelaki, perempuan pakai pakaian perempuan. Islam larang lelaki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian lelaki. Manakala pakaian menurut adat asal pakaian itu menutup badan, biarlah dia lelaki tak apa pakai pakaian perempuan, ataupun perempuan pakai pakaian lelaki, janji dia memakai baju dan sebagainya. Perhiasan, sebagai contoh perhiasan perempuan, lelaki yang pakai gelang, pakai rantai dan sebagainya, subang. Itu perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Boleh faham? Perbandingan berhias diri menurut Islam dengan adat. Baik, untuk yang terakhir iaitu hikmah berhias diri. Setiap perkara yang kita lakukan mesti ada hikmah, perkara yang perlu dititik beratkan oleh seorang muslim. Yang pertama, hikmah yang pertama ialah mendidik sifat qanaah. Qanaah ialah berasa bersyukur dengan nikmat yang diterima. Kita kena ada rasa syukur, kena rasa gembira, rasa mujur. Kenapa? Allah Ta'ala telah kurniakan nikmat kepada kita, telah kurniakan kelebihan kepada kita untuk berhias diri. Manakala yang kedua dapat memelihara maruah dan kehormatan diri. Kita tengok tadi apa yang dihuraikan dalam perbahasan sebelum ni. Pemakaian bagi setiap muslim ialah mesti menutup aurat. Ini adalah cara untuk kita ni pelihara maruah diri kita. Kita seorang manusia berbeza dengan haiwan, tapi apabila kita tidak menutup aurat, kita ibarat seperti dengan haiwan juga. Tidak ada beza kita antara kita dengan haiwan. Yang ketiga, dapat melaksanakan ibadah pada bila masa. Pakaian yang bersih, pakaian yang menutup aurat. Apabila kita ke mana sahaja kita pergi, kalau kita kata maklum, setiap hari kita ni diwajibkan melaksanakan ibadah solat sebanyak berapa kali? 5 kali sehari. Jadi apabila kita memakai pakaian yang tidak bersih, pakaian yang tidak suci, pakaian yang tidak menutup aurat, maka dia akan memberi masalah kepada kita apabila kita nak melaksanakan ibadah solat. Ini memberi masalah, menyebabkan seorang muslim itu dia akan melanggar perintah Allah dengan tidak melaksanakan, menjadikan alasan pakaian yang tidak menutup aurat, pakaian yang tidak bersih untuk dia tidak melakukan ibadat solat. Ini perkara yang tidak sepatutnya berlaku kepada seorang muslim. Dan yang terakhir, hikmah berhias diri ialah mendidik sifat bersederhana dalam berpakaian. Ini perkara yang sangat dititik beratkan dalam agama. Islam meminta hamba-Nya sentiasa bersederhana.
bersifat zuhud. Tak, dia tidak berlebih-lebih dalam berpakaian ataupun berhias diri, sebab Islam tidak mahu penganutnya menjadi seorang yang sombong, yang belagak, yang riak dan sebagainya. Kerana perkara tersebut adalah sifat-sifat mazmumah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada akhir ini, cuba kita rujuk balik pembelajaran kita pada yang pertama tadi. Pertama, kita membincangkan tentang maksud berhias diri dan pakaian dalam Islam. Yang kedua, kita membincangkan tentang cara berhias menurut Islam. Yang ketiga, perbandingan berhias diri menurut Islam dengan adat. Dan yang terakhir, hikmah berhias diri. Baik, jadi sekadar itu dulu pembelajaran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada pelajar-pelajar sekalian, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Jazakallahu khairan ya